Kita ada 5 isu utama berkenaan air yang kita sering amalkan pada hari ini. Kita ada yang kita selalu amalkan minuman yang berasid. Ini yang paling parah lah. Kalau yang air berkarbonat itu sudah pastilah berasid tak? Air Pepsi dan sebagainya. Antara lain sebenarnya yang berasid sifat dia air RO, reverse osmosis. Okay? Apa jua alat penapis air yang menggunakan sistem reverse osmosis, output dia dia akan menghasilkan air yang berasid. Dan begitu juga air dalam kemasan botol, dalam yang diisi dalam botol. Kalau namanya air minuman reverse osmosis RO, itu adalah minuman yang sifatnya berasid dan itulah kebanyakan yang sering kita amalkan. Antara lain sebenarnya di dalam air yang kita sering amalkan pada hari ini tetap sama dah macam yang lama-lama, macam kita duduk di kawasan kampung, kita duduk di kawasan pergunungan. Saya pernah buat demo di kalau tahu di Terengganu ni kita ada Tasik Kenyir kan. Okay, Malaysia ni Tasik Kenyir ni terkenal lah. Tasik Kenyir ni tempat dia tampung air. Jadi tampung air tidak hidroelektrik, dihasilkan tenaga elektrik hidro. Kalau kira di sana airnya bersih lah kan, air yang tidak ada aktiviti perkilangan dan sebagainya, hanya tampung air saja. Kalau kita kira bersih lah air kat sana, jernih. Rupa-rupanya bila kita pergi ke sana, kita ni pengalaman kita ya, kita buat demo dan kita tanya orang, memang hari ni keadaan orang di sana dia kata memang tak sama, memang tak macam dulu dah. Ada kampung dekat Tasik Kenyir itu macam-macam penyakit. Jadi ini yang sebenarnya air yang kita dapat hari ini, air yang tercemar. Yang dengan laluan air, kilang dan sebagainya itu ada hubungan dia. Kemudian air yang ada yang kita konsum pada hari ini juga mengandungi klorin. Klorin ni sebab itulah klorin ni memang sejenis bahan yang kita tak boleh nak elak lah. Sebab dia adalah satu kaedah untuk dia mengelak sebarang bakteria yang berada di loji, air yang disalurkan ke rumah-rumah, ke paip-paip rumah kita. Memang perlu klorin. Klorin itu perlu untuk mengelak bakteria antaranya E. coli dan sebagainya. Cuma klorin ni kalau kita konsum dia air tu bersama klorin, ini yang bermasalah. Sebab tu kalau kita beli ikan tak, ada akuarium kat rumah, kita beli ikan. Kalau kita tak letak ubat anti klorin, apa jadi pada ikan dalam akuarium kita? Mati kan? Jadi oleh kerana itulah, bila kita nak konsum air yang ada di rumah kita, pastikanlah sebaik-baiknya kita guna alat yang boleh buang klorin. Biasanya guna penapis air je lah kan? Jadi antara lain adalah kita menggunakan sistem yang bukan hanya buang klorin, tetapi dia juga boleh menghasilkan pelbagai manfaat yang lain. Nanti kita akan tunjukkan dalam slide berikutnya. Kemudian air yang ada hari ini juga dia kelompok molekul air ni kasar, besar. Jadi kesan dia menyebabkan bila kita konsum dia air tak boleh menyerap dengan baik. Kita minum segelas aja air biasa kita minum segelas saja. Tapi bila segelas ni jadi orang kata kenyang, orang Terengganu kata seeh. Seeh bila minum segelas ataupun dah kenyang dah rasa. Sebab apa? Sebab kelompok molekul dia kasar, dia tak menyerap dengan baik. Oleh kerana itulah kalau kita minum air air yang kelompok molekul dia halus, sepertinya Kangen water, dia boleh menyerap dengan baik. Kemudian botol plastik. Inilah isu yang kita tak boleh nak elak. Global, dunia mengalami masalah botol plastik yang merosakkan planet kita. Kita tak tahu bila planet ini akan dipenuhi dengan sampah plastik. Dan sekarang pun kalau boleh tengok dekat nota kat bawah tu, kita ada 57 bilion ton botol air plastik yang berada di lautan kita yang telah menyebabkan 1.1 milion hidupan mati. Mati sebab apa? Mati sebab plastik every year.